Assalamualaikum. Okay guys, hari ni cerita tentang lompat parti. Dia tak lompat, tapi dia menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita pun tak tahu nak cakap lompat ke, dia ni tak lompat. Tapi apa sebenarnya yang mereka buat ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah pun digariskan tentang anti lompat parti. Aku dah baca infografik ni berkenaan dengan akta anti lompat parti, yang mana ada satu infografik ni mengatakan bahawa ahli Dewan Rakyat yang memberi sokongannya kepada parti politik selain yang diwakilinya. Okey, tajuk dia lah. Okay. Ahli Dewan Rakyat yang memberi sokongannya kepada parti politik selain yang diwakilinya tidak dianggap lompat atau bertukar parti. Ini adalah kerana Dewan Rakyat tersebut masih kekal sebagai ahli parti politik yang diwakilinya. Jadi mereka tak lompat parti. Kerana dalam infografik ni yang dikeluarkan oleh bahagian hal ehwal undang-undang, aku ambil infografik ni daripada bheuu.gov.my. Jadi korang boleh tengok ni, carilah atau lompat parti. So dia akan keluarkan infografik. Aku ambil nombor 9, yang mana tajuknya ahli dewan yang beri sokongan kepada parti politik selain daripada yang diwakilinya tidak dikira sebagai bertukar parti. Kerana ahli dewan tersebut masih kekal sebagai ahli parti politik yang diwakilinya. Maksudnya dia masih kekal ahli bersatu, dia masih kekal ahli Perikatan Nasional PAS atau ahli apa-apalah dalam Perikatan Nasional. Dan kalau nak ikutkan yang aku faham, mereka masih kekal dan tidak boleh dikira bertukar parti kerana mereka masih berada dalam blok pembangkang. Kalau salah betulkan aku. Maksudnya dalam akta ini tidak menyebut mereka melompat selagi mereka masih kekal sebagai ahli parti politik yang diwakilinya. Maka mereka tidak dipecat atau tidak diturunkan lah, atau diminta untuk keluar daripada parti yang mereka sedang wakili sekarang. Tapi bila mereka berada di sebelah sit pembangkang, yang mana 4 hari lepas berita ada menyebut tentang mereka minta untuk bertukar kerusi di Dewan Rakyat. 4 ahli parlimen PN sokong Anwar mohon tukar kedudukan di Dewan Rakyat. Yang ini kita nak tanya. Dia kata dia telah keempat-empat mereka sudah menulis kepada saya. Mungkin selepas di bawah ini saya akan lihatlah. Saya tak buat apa-apa keputusan lagi. Dia kata speaker lah, Tan Sri Johari lah. Okay. Soalannya, macam mana kedudukannya sekarang ni? Dekat sini ada ditulis, mengulas mengenai sokongan itu, Johari berkata tidak ada kaitan dengan Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 atas A1633 yang melarang ahli dewan untuk bertukar parti yang boleh menyebabkan mereka hilang kerusi. Apa yang sedang berlaku sekarang ialah dia ikrar sokongan. Ia tidak membawa apa-apa makna sebab dia sokong dan dia boleh sokong secara diam-diam atau seperti sekarang secara terbuka, dan akta itu tidak menyekat mana-mana orang, ahli parlimen lah, untuk beri sokongan, sebab itu kerusi tidak hilang. Makanya tak ada pilihan raya lah. Aku confused sebenarnya. Kena jadi apa dengan negara ni? Korang duduk menang sebelah sana, beria-ria lawan kerajaan, lawan dengan Anwar. Aku bukan sokong Anwar, tapi aku geli hati lah nak tengok keadaan yang mana aku beranggapan Muhyiddin tidak konsisten dalam mempertahankan parti atau gabungan dia. Sampaikan ahli dia boleh lompat parti, ahli dia boleh sokong parti lain. Kegagalan Muhyiddin Yassin lah. So kita nak kategorikan macam mana? Parti ni masih lagi kekal, mereka masih lagi isteri kepada CA, tapi pada yang masa yang sama
Dia kata dia suka secara terbuka dan dia nak ikut cara hidup CB, dan tak lama dia nak tinggal rumah CB, tapi dia masih lagi suami ataupun isteri kepada si A. Lawak tak? Okey. Jadi inilah apa yang kita selalu sebut tentang bagaimana politik negara kita menjadi huru-hara dan akibatnya rakyat menjadi mangsa. Ya, aku bukan nak berpolitik dan jangan salah faham. Apa yang aku nak sebut adalah secara peribadi aku merasa negara aku semakin lama semakin rosak disebabkan oleh orang politik yang diangkat kerana legasi. Faham tak? Kerana mereka adalah penyokong orang ini, maka mereka diberikan kerusi. Mereka bukan diberikan kedudukan kerana mereka berkelayakan. Mereka diberikan tempat sebagai calon kerana mereka ada duit yang pertama. Mereka mempunyai kabel. Mereka orang kanan. Mereka pengampu, pengekor, pengipas. Jadi hanya orang-orang ini sahaja yang akan menjadi bakal pemimpin negara kerana mereka adalah legasi. Jadi kalau satu hari corak kepimpinan negara ditukar kepada orang yang betul-betul mempunyai komitmen dan mempunyai pengalaman, mungkin ada juga yang mempunyai pendidikan yang baik, akan ada perubahan apabila mereka komit untuk mengubah keadaan negara yang huru-hara sekarang ni kepada yang lebih baik. Tapi apa yang berlaku dalam keadaan negara yang sedang dalam keadaan ekonomi yang parah sekali, dengan keadaan rakyat yang hari ini sudah tak tahu nak buat apa, makin lama mereka makin teruk, miskin, ada yang dibuang kerja, ada yang itu dan inilah macam-macam lah. Dengan keadaan dunia yang huru-hara juga, tapi ahli politik kita yang ada hanya memikirkan tembolok mereka. Jangan cakap dekat aku nak lompat parti sebab tak ada peruntukan untuk nak bantu rakyat, pembohong. Kalau begitu, semua ahli politik sebelah sana akan lompat. Orang yang lompat ini adalah orang yang tidak mampu berdikari. Mereka tidak mampu untuk mencari alternatif. Mereka dah menang. Rakyat dah sokong. Seandainya Anwar tu jahat sangatlah, tak nak bagi peruntukan, cari jalan lain, bos. Bukan dengan orang dah sokong kau beria-ria, bencikan Anwar, tiba-tiba kau masuk sokong Anwar. Yang pertama, parti. Apa kata parti? Yang kedua, pengundi. Mereka mengundi kau kerana mereka tak suka dengan Anwar, tapi akhirnya mereka dapat balik Anwar. So, macam mana kedudukan sekarang? Ini yang aku sebut tadi, parti yang memilih orang yang nak masuk sebagai ahli politik kerana nak mengejar duit, nak menjadi kaya, nak merompak. Mereka tak ada rakyat di dalam hati. Jangan tipulah. Kalau dulu mungkinlah, sekarang tak ada. Jangan sembang lah. Kita tengok yang baru-baru ni sudahlah. Dia jadi ahli parlimen, dia jadi adun. Ya. Dia duduk pun kat luar kawasan. Rumah dia banglo 4 tingkat. Kereta besar. Tapi nak balik kawasan, tunggulah ada masa. Dan kalau rakyat minta tolong, pegawai ada. Betul lah tu. Cara dia ada duit kan. Tapi apa yang dia tahu tentang rakyat dia? Tak ada. Yang dia tahu macam mana aku nak sambung projek aku sokong Anwar, aku dapat projek kot. Macam tu. Inilah yang berlaku. Jadi dia minta tukar tempat duduk. Dalam infografik ini juga tidak menyatakan kesalahan. Kerana mereka masih kekal sebagai ahli parti politik yang diwakilinya. Dan dia juga tak dipecat. So tak ada kesalahan. Cuma di Muhyiddin, adakah Muhyiddin boleh melihat sahaja apa yang berlaku depan mata dia, yang mana ahli dia mengkhianati dia? Kalaupun bukan kerana dia dari Bersatu, tapi dia juga adalah ahli dalam gabungan besar yang dibuat oleh mereka dan Muhyiddin sebagai ketuanya. Jadi adakah Muhyiddin hanya melihat sahaja? Itu yang kita tanyalah. Jadi itu dulu daripada aku, guys. Fikir-fikirlah bagaimana kerajaan kita hari ini terbentuk atas kemarahan kita. Kita memilih pemimpin kerana marah, bukan kerana kita memilih pemimpin kerana
apa ni, kebolehan. Jadi sebenarnya kesilapan yang paling besar, nanti aku nak ulas dalam satu video lain lah ya. Setiap kali anggota yang bertanding dengan kursi bebas, mereka pasti kalah, kecuali tak silap aku Prabhakaran ataupun yang dulu mungkin saya Samad pernah bertanding bebas dan menang. Prabhakaran tak silap aku Batu lah ya. Betulkan aku kalau aku salah lah. Sebab aku tak ada research lagi, aku cuma mengingat sekadar sekali imbas ke apa yang aku pernah baca. Jadi yang ini menang kerana mereka bertanding bebas. Tapi hari ini kita lihat, kalau aku tengok Batu ni, aku tak dia tak bukan parti aku, tapi dia hebat. Dia masih lagi bertahan sampai hari inilah. Tapi kenapa kita tak boleh memilih ahli parlimen ataupun adun bebas yang bertanding kerana mereka bukan dari parti UMNO, kerana mereka bukan dari parti PAS, kerana mereka bukan dari parti Bersatu. Kerana kita memilih kerana parti. Dan atas sebab itulah kita diperbodohkan dan hingga hari ini kita dapat pemimpin bodoh. Kalau nak marah aku, marahlah. Jadi kalau kita menyokong kerana kita faham orang yang nak memimpin ini adalah orang yang ada komitmen, orang yang ada ilmu, orang yang mungkin ada semangat betul-betul nak bantu rakyat, maka kita akan memilih pemimpin yang baik. Bukan memilih pemimpin berdasarkan parti, dengan berdasarkan kemarahan, aku tak suka Najib, aku tumbangkan semua. Padahal ada je pemimpin baik-baik yang kita calonkan, tapi tumbang kerana apa? Kerana marah Najib. Yang Najib sampai hari tak tahu lagi apa kedudukannya, masih lagi dibicarakan di mahkamah. Dan sampai hari banyak juga kes yang dah gugur. Dulu marah Najib, lepas tu marah Zaid pula. Lepas tu marah siapa lagi? Jadi aku tak menyalahkan pengundi lah. Ialah amarah. Tapi sekurang-kurangnya berfikir dulu sebelum kita undi, kerana kali ni kalau pilihan raya ke depan, fikirkan yang jangan tolak kalau ada calon bebas macam tu. So, itu dulu pada aku guys. Bye-bye. Assalamualaikum.